Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah. Terutama nikmat yang paling besar, Allah mengurniakan kepada kita ini kehidupan, di mana hidup yang kita sedari adalah kehidupan nak menunjukkan, nak manifestasikan, nak mentajalikan, nak menzahirkan adalah hak, iaitu keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lain. Nak menceritakan kisah-kisah Allah Subhanahu. Allah nak mengkisahkan sifat-sifatnya tadi. Semua yang ada di 7 lapis bumi, 7 lapis langit, di langit sekian alam semua mengisahkan diri Allah. Apa diri Allah tu? Sifat-sifat tu. Baru kita kenal diri Allah tadi. Jadi banyak ni sekian alam ni nak menunjukkan diri Allah. Apa saja Mak J yang ingat? Abang? Apa yang abang ingat? 7 lapis langit, 7 lapis seisi-isinya. Itu semua adalah hak nak menceritakan diri Allah. Apa sebut-sebut malaikat, apa saja lagi makhluk-makhluk Allah, binatang, apa lagi, tumbuh-tumbuhan, jin-jin, apa saja yang Ahmad J lihat, yang abang lihat, yang anak abang lihat, semua nak menunjukkan keesaan Allah. Keesaan Esa tu mana? Apa Esa makna? Tunggal. Kul huwallahu ahad. Ahad tu apa makna dia? Ahad apa makna dia bang? Esa ataupun wahid, satu. Jadi banyak yang kita lihat Allah tajalli kan. Yang abang cerita tadi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu nak menunjukkan apa tu? Keesaan Allah. Yang ada hanya Allah. Faham ke tak faham? Faham tak? Maksudnya semua apa pun yang terzahir yang kita lihat, yang tidak kita lihat, semuanya daripada Allah. Dan nak menunjukkan bukan Allah tu banyak, tapi menunjukkan Esa, satu, Allah. Jadi kita ni nak menunjukkan bahawa yang ada hanya siapa? Allah. Tapi kalau kita ini tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak mempelajari ilmu ni. Ilmu yang pertama yang Allah utus Nabi Muhammad untuk memerangi manusia, untuk mengatakan la ilaha il, mengesakan Allah. Tak ada lain. La, tak ada semua. Yang ada hanya. Jadi apa yang dilihat semuanya menunjukkan yang esa hanya Allah. Semuanya. Apa yang kita tengok, barang-barang di langit, di bumi, semua apa pun semua daripada Allah. Nak menunjukkan yang ada hanya Allah. Menunjukkan Allah. Menyatakan Allah. Tak ada lain. Ada menyatakan lain lagi tak? Menyatakan Allah. Duduk depan sikit bang. Duduk depan sikit. Untuk menyatakan Allah. Jadi orang yang betul-betul mengatakan tadi dengan mulut la ilaha illallah,
tapi tanpa dia mengimani, tanpa dia meyakini, dia itu masih lagi tidak selesai. Sebab pengenalan dia tu tadi kepada Allah kurang jelas. Jadi kita itu, maka Nabi Muhammad SAW 13 tahun mengkhabarkan, memberikan, bawa risalah ni dulu, iaitu bagi faham apa tu la ilaha il tauhid. 13 tahun. Faham tak? 13 tahun. Pandang sini. Kau dah cakap orang mengajar pandang sini, yang kau pandang bawah atas buat apa lagi? Tu. Jadi begitulah kehidupan kita ni. Kalau kita betul-betul faham hala tuju hidup kita, kita akan bahagia. Sebab kita tak mau yang lain. Kita nak betul-betul ilahun wa, kita nak mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Itulah yang manis, yang tiada tak ada pahit. Tapi kalau kita tak tahu hala tujuan hidup kita, nak ni selain daripada Allah, maka kita tak dapat kemanisan yang sebenar-benar, yang asli. Yang dulu kita di alam roh, Abah bagi tahu tu apa, 4,000 tahun dulu sebelum kita terzahir, 4,000 tahun kita dengan siapa? Dengan Allah. Kita syok dengan Allah, asyik dengan Allah. Itu hala tuju kita. Dan kita berjanji di alam tu, kita tak mau lain, engkaulah Tuhanku. Di alam roh kita waktu tu. Tapi ni jam banyak orang yang tak percaya. Adakah kita janji dulu alam roh? Dia. Sebab dia dah mula rasa ada kedirian. Habis kau terus jadi ke? Mesti ada khalik, pencipta kita. Kita terus jadi macam ni ke? Mana boleh. Kita nak jadikan diri kita sendiri? Tak boleh. Kita nak jadikan semut pun tak boleh. Nak jadikan selai rambut pun tak boleh. Kita mengaku sombong di hadapan Allah. Kata kita ni boleh hidup dengan sendirinya. Bahaya kita ni. Jadi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, jiwa kita akan tidak ada sifat-sifat mazumah, sifat tercela. Sifat untuk membangkang, untuk berbalah. Kita sentiasa redha. Kita sentiasa akur. Apa saja Allah nak atur diri kita, itu yang paling terbaik. Dan kita tak mampu mengatur diri kita sendiri walau sesaat sebenarnya. Takut. Malam tadi Abah terbangun semalam. Kamu balik pukul 12. 12 lebih sikit malam kan? Abah terjaga. Sebelum tu, Mariam. Aida. Sebelum tu abang terjaga. Sebelum tu abah terjaga. Abah bangun. Saya tahu abah rasa macam mana. Abah rasa macam abah tak boleh hidup. Allah bagi rasa itu. Tahu tak boleh hidup. Maknanya otak abah ni, pemikiran abah ni dah blank. Macam abah kata, habis aku, ya Allah, aku dah 100% aku tak boleh nak gerak, tak boleh nak apa ni, ya Allah. Lemah, longlai. Tahu tak? Abah nak kelip, buka mata ni pun abah takut. Abah cakap, abah takut abah yang kelipkan mata abah. Tu, abah takut. Rasa tu tadi, dia datang macam tu. Tu. Kamu tak rasa macam tu? Dia punya takut dia tadi. Tu. Ini maknanya Allah bagi. Dah, yam. Mariam. Duduk. Kalau kamu dibagi rasa tu macam Abah semalam, kamu akan menjerit, menangis. Dan dah nampak macam maknanya kita dah memang betul-betul tak ada apa-apa. Abah rasa tak ada apa-apa abah ni. Memang dah kosong lah. Tak. Dia tanggalkan semua betul-betul sebenarnya. Engkau ni langsung tak ada apa. Tak boleh buat apa. Ketakutan kita tadi nak rasa ada diri. Lepas tu Allah bagi masuk balik. Kita rasa dia bagi masuk hidup kan. Terkelip. Kita rasa terkelip. Dia yang kelipkan.
Kita bagi, kita dengar, mula mendengar, kita rasa dia bagi pendengaran. Dia bagi pernafasan, dia bagi bercakap. Terus abang rasa, bukan abang rasa abang hidup. Abang rasa dialah yang hidup. Tapi kalau dia tak keluarkan diri kita habis-habis 100%, kita masih tercari-cari lagi. Macam mana yang dikatakan tadi, hilang kedirian. Yang dikata la tadi, kita kan makam dia la. Kita kan makam la, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi begitulah. Bila dia bagi kita makam fana tu, la tu, baru kita. Itu pun ialah dia yang bagi. Kita kalau latihan, kita tak sampai mencapai. Kita boleh nak macam tu, tapi tak sampai 100%. Tapi bila dia yang tanggalkan kita, lekangkan habis betul kita lemah longlai apa tak ada apa gitu. Dia baru dia masukkan balik, baru terasa dia je lah yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang sebenar-benarnya. Kehidupan kita sebenarnya menunjukkan dia. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, apa akan jadi? Kita akan merasa diri kita kita rasa kita yang ada ilmu ni, kita yang pandai ni, kita yang buat solat ni, kita yang gerak sini, kita boleh dengar ni, kita boleh melihat dia, sombong kita. Kita tak sedar kita menggunakan perkakas-perkakas Allah tu, kita kata perkakas tu kita punya. Padahal tu hanya pinjaman. Tapi kalau istilah pinjaman bagi abah pun salah. Tapi tak apalah, orang sekarang banyak istilahkan pinjaman. Ataupun amanah. Amanah kan? Tu. Bagi abah itu belum sempurna lagi kalau kita kata pinjaman ataupun amanah. Abah tak cakap salah, tapi kurang tepat. Abah punya istilah maknanya itu hak Allah, bukan hak kita. Kalau pinjam kena bayar balik tak? Kena bayar tak? Bayar? Boleh bayar? Mampus tak boleh bayar. 2 biji mata Allah suruh bayar balik. Boleh bayar? Tak boleh. Kau tukar amalan-amalan kau hebat pun tak boleh. Jadi apa yang ada pada kita hak Allah. Jangan kita merasa kita punya. Itu abang cakap tadi. Kalau kita tak dilekangkan tadi, tak dikeluarkan, Allah tak keluarkan, kita tak ada rasa. Kita buat juga. Kita lakukan juga. Tak ada la ilaha illallah, tak ada. Tapi tak dapat 100%. Melainkan Allah cabut. Allah yang fanakan kita. Allah yang leburkan kita. Jadi baru kita nampak, baru kita rasa betul-betul dia masuk balik. Tadi dia keluarkan tanggal semua, tak ada apalah. Longlai kita habis. Tak bermaya langsung. Nak angkat kelopak mata pun tak larat. Tak larat nak angkat kelopak. Melainkan bila dia masukkan balik, baru kita terasa yang hidup sebenarnya baru kita rasakan dalam hidup kita ni dia. Dalam hidup abang, dalam hidup Ahmad Najih, Irfan, semuanya siapa? Menunjukkan Allah. Kalau orang tak faham, dia kata apa? Kita mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan. Sebab semuanya tak ada. Yang ada hanya Allah. Semua, termasuk siapa pun cakap kita, semuanya adalah hak Allah SWT. Tak ada pun dia, kalau dia mengaku hak dia, itu salah. Kita tak memiliki hak apa-apa pun. Itu nama orang yang ikhlas. Kalau kita solat, kita kata kita ada hak untuk minta balas, maknanya kita masih lagi tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, dia lekangkan kita, dia masuk balik hidup, baru kita tahu tak ada apa kita, yang ada dia semua dalam hidup tu. Dalam hidup tu ada pendengaran, kudrat, kehendak, ilmu dalam hidup tu yang dia bagi kita. Tak ada apa kita. Kita gunakan apa tu? Kudrat siapa kita gunakan? Tu. Apa yang terkait-kait tu? Tengok.
Kita dah pakai kudrat siapa? Kenapa kita sombong? Kita rasa ni kudrat kita, kuasa kita. Kita yang berdiri, kita yang duduk. Kita nak gini, kita nak buat ni. Cuba kita tukarkan tadi. Sebelum kita gerak tu, kita rasakan ni gerak. Sebelum kita bercakap ni, kita tahu ni percakapan dia. Ini semua hak dia. Ini semua hak dia. Masuk dulu. Ini semua hak-hak. Yang dulu. Sekejap lagi datang jadi semua hak dia. Tak ada satu pun hak kita. Dan tak ada satu pun hak makhluk. Kita tengok. Sebab kita dah kaji, dah kita memikirkan, Allah bagi pemikiran pada kita. Semua yang di langit, di bumi, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Di bawah pentadbiran Allah dan pentakdiran Allah. Semua Allah yang menyuruh. La tataharraku zarratan illa. Tapi kita masih lagi, sebab kita tak pernah ngaji mengenal diri mengenal Allah. Mana mungkin kita nak. Kita boleh cakap aja, tapi bila melaksanakan, mengimani tadi. Mengimani tadi. Kita meyakini tadi, tumpul. Sebab kita tadi dah terhidang dengan hidangan-hidangan yang kita merasa kita buat ni ada ganjaran ni, kita buat ni kena kita buat ni kau mesti bagi ni. Kita dah terhidang dengan benda-benda gitu. Maka kita tak dapat kemanisan dengan Allah. Kita tak faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa ingin pertemuan dengan Allah, hendaklah dia amal soleh itu maknanya dia kenal diri, kenal Allah. Dia berbuat tu, dia tak merasa diri dia berbuat. Dia menggunakan kudrat kehendak Allah. Dan dia tidak pernah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Dia tak mensekutukan Allah. Dia tak buat pengakuan bahawa dia. Kalau ada dia, ada Allah, maknanya mensekutukan Allah lagi. Ada dua. Ya, kena faham. Jadi itu yang pertemuan dengan Allah manis tak? Kalau pertemuan dengan agung macam mana? Raja. Best tak? Tentu best kan? Tapi ini Maharaja Allah mencipta sekian alam, mencipta kita semua. Tak seronok ke jumpa dengan Allah? Tak seronok ke rasa dengan Allah Ta'ala? Tak rasa tu lebih manis ke daripada yang lain-lain? Tak ada yang lebih baik. Yang ada kat dunia ni percikkan aja. 1% ni. Itu pun banyak. Keliling. Satu alam sekian dalam dengan syurga neraka tu. Nikmat percikkan daripada 1% daripada. Bila orang dapat daripada Allah Ta'ala, macam mana memek muka rasa dia tu. Tak dapat tak diucapkan. Wajah. Memek muka wajah. Berseri-seri melihat sesuatu yang sangat jamal. Sifat jamal, kecantikan, kesempurnaan Allah. Ya? Tu. Apalah kerja kau ni. Faham tak? Ke depan sikit, Kau suruh ke depan. Jadi itulah maknanya, bila kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita akan dapat merasakan kemanisan, kelazatan dengan Allah, keasyikan dengan Allah. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita buat sesuatu nak ganjaran, kita ingat ganjaran tu nikmat. Itu bersifat kepada sifat hawa nafsu. Hawa nafsu ni maknanya, faham tak hawa nafsu ni? Abang pun semalam duk fikir-fikir juga, lepas tu hawa nafsu kita bila dah hilang, lepas tu bila dia masuk balik, ada balik hawa nafsu. Hawa nafsu ni diciptakan untuk membangkang, tahu tak? Sifat dia tu membangkang. Tahu mula-mula bila datang hawa nafsu ni, cerita dia? Tahu tak? Haji tahu? Abang tahu tak bang, mula-mula hawa nafsu ni datang kat Nabi apa? La haula wa. Kan abang dah cerita? Bila pula dia kata? Nabi Adam. Nabi Adam kan seorang-seorang dalam syurga kan? Nabi Adam mimpi apa? Burung 2 ekor, betul? Jantan betina. Abang, tak pernah dengar cerita?
Nabi Adam duduk seorang-seorang, nikmat surga macam-macam dalam tu. Kali Nabi Adam kesunyian, dia seorang, dia memimpi, dalam mimpi dia 2 ekor burung. Macam jantan betina lah. Allah perlihatkan dalam mimpi tu. Lepas tu bila dia terjaga, Adam kata, kalau ada aku macam burung tu. Jadi Allah jadikan daripada rusuk Adam yang belah kiri. Bengkok tak? Rusuk kita. Dijadikan Hawa dia panggil. Jadi Hawa tu berasal daripada Hawa Nabi Hawa nafsu, Hawa. Dia memang bengkok. Jadi punca tu lah tadi. Dia jadi Hawa. Allah makbulkan permintaan Adam. Ada teman tak dia? Teman tu siapa nama dia? Hawa. Wanita yang pertama. Adam manusia pertama, lelaki. Hawa manusia pertama, perempuan. Terjadi daripada diri Adam yang daripada rusuk Allah jadikan. Sifatnya bengkok. Kita nak luruskan patah. Kita kena ikut pelan-pelan. Mana sifat dia Hawa kan. Jadi Hawa kita ni, kita gitulah. Bila kita ada keinginan diri kita, Hawa lah tu. Itu maka kita selalu duduk dengan Allah Ta'ala. Bila kita selalu dengan Allah Ta'ala, Hawa tu kita tak beringinan yang lain. Kita ni melainkan bila Allah suruh baru kita, itu bukan Hawa. Itu kehendak Allah. Suruh gini, makan ni, minta. Tapi kalau kita punya, makna kita tak dengan Allah, itu Hawa dah datang. Hawa tu akan membawa ke mana? Dia akan bengkok kan? Dia bawa ke mana? Dia akan bawa kita mula untuk berkeinginan yang lain-lain. Hawa tu adalah diri kita. Yang harus kita hilangkan kedirian kita tu tadi. Bila hilang kedirian kita tadi, kita tak ingat apa-apa, kita tahu Allah punya kehendak, maka hilanglah. Tapi bila kita tukar kehendak kita utamakan dulu daripada kehendak Allah, maka akan jadi Hawa, maka bengkoklah perjalanan kita. Jangan usik-usik lah. Kerja kau. So semua ajak menghayal tu. Faham tak? Hawa tu datang daripada mana? Nabi Adam. Daripada rusuk belah kiri. Cuba rasa belah kiri rusuk masing-masing. Ada satu kurang, bawah sekali. Kalau sini penuh, tapi sini ada satu kurang. Allah bagi tanda. Kita keturunan Nabi Adam, pasti belah kiri. Tapi kalau perempuan, penuh semua. Perempuan penuh semua. Tulang selangka dia. Tapi lelaki belah kiri, patah satu sikit. Itu nak dijadikan Hawa, bukti dia. Nampak tak cuba rasa? Kan? Tanya. Sebab doktor-doktor pakar pun dia dah x-ray, tengok rusuk lelaki yang belah kiri, ada patah. Semua. Bila x-ray yang perempuan, penuh. Subhanallah, hebat Allah SWT. Dia yang menentukan lelaki atau perempuan. Kalau itu dia lahir, alat kelamin dia tak ada, pegang rusuk dia. Kalau rusuk dia kurang satu bawah ni belah kiri, pakaian lelaki. Allah nak uji. Dia lahir kayak kelamin dia tak keluar lagi. Ada. Allah belum nak tumbuhkan lagi. Mungkin kecil sangat ataupun. Wallahu alam, apa tak pernah tengok lagi. Allah ni ciptakan sempurna. Ya? Jarang dia nak tahu kemaluan kat sini. Kat sini ke. Jarang, tak pernah tengok lagi kan. Tu. Tapi ini kuasa Allah. Allah berkehendak. Tapi kita susah nak tengok. Sebab Allah tu, dia menciptakan dengan sempurna. Lebih-lebih manusia lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sebaik-baik, mulia-mulia kejadian makhluk, sempurnanya adalah manusia. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah
memberikan kepada kita ilmu kefahaman di sisi Allah. Ilmu, kalau Allah tak bagi di sisi Allah ilmu di sisi dia, kita tak faham. Mukasyafah ghaib, dia yang membukakan perkara-perkara yang kita tidak tahu, disingkapkan, lalu alam gaib tu dia bagi kita faham. Kalau kita tak apa, sebab kita fakir, tak punya apa. Jadi Rasulullah kata, kesukaanku adalah menjadi fakir. Rasulullah ni suka, kesukaan dia menjadi fakir. Fakir macam mana? Tak ada merasa ada diri. Fakir lah tu. Kalau fakir miskin tu lain. Ni fakir ni, al-fakir ni bukan senang. Gelaran dia sentiasa dia tak merasa ada kedirian dia. Kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak faham. Kita boleh sebut tapi kita tak duduk makam tu. Fakir dia bergerak, dia rasa macam Allah gerak. Dia bukan merasa lagi, dia dah tak ada diri dia. Macam mana nak cakap? Umar ramaita is ramaita walakin Allah dia dah rasakan bukan dia melontar, bukan dia bergerak, bukan dia melihat, bukan dia berilmu. Semuanya dia rasakan 100% Allah aja dalam hidup ni. Dan dia kontrol benda tu. Bertahun-tahun dia jaga. Tak keluar-keluar daripada situ. Sebab dia takut kalau dia keluar, dia ada rasa kedirian sikit pun dia tak nak. Memang hebat para nabi, para rasul, para wali Allah ni, memang dia memang pakar bagian meleburkan diri dia ke dalam lautan cahaya nur Allah. Dia tak ada dia dalam. Betul. Kita nampak macam dia ada situ, sebenarnya dia tak rasa ada diri dia. Dia rasakan semua hidup ni hidup Allah Ta'ala, penglihatan Allah. Dia betul-betul dah faham. Tu. Jadi kita ni dibagi oleh Allah SWT, penghujung pengakhir zaman ni, perjalanan yang Rasulullah SAW dapat dan diajar pada sahabat, pada wali Allah, tabi'in, sampai Alhamdulillah dapat kita. Penghujung zaman, pengakhir zaman kita ni banyak yang manusia-manusia yang tak nak kepada Allah. Manusia-manusia hanya menyebut nama Allah tu kepura-puraan. Ada kepentingan untuk diri dia sebut nama Allah. Kalau tak ada kepentingan, dia sebut pun tak ada rasa best. Dia best sebut nama Allah tu manis tu sebab ada sesuatu hajat yang dia nak. Bukan saya cakap tak boleh, bukan abang cakap tak boleh, boleh. Tapi mengapa kita hidup dalam kepura-puraan? Bila susah baru ingat Allah, bila senang kita lupa pada Allah. Itu menunjukkan sifat akhlak yang buruk kita di hadapan Allah. Bilanya kita nak memperbaiki akhlak kita di hadapan Allah. Tu. Jadi bila kita ada pelajaran ni sikit sebanyak, Allah bagi faham sikit. Tak apa. Dapat sikit-sikit tak apa, kita ubah. Jangan kita nak terus banyak, tak boleh. Nak terus jadi bersih suci, jangan. Kita kena ada peringkat-peringkat. Tak apa, yang penting kita selalu dengar dalam YouTube ni, selalu kita amalkan mana yang kita dah dapat tahu dulu-dulu tu, amalkan. Gunakan dalam kehidupan kita. Nanti Allah akan bagi apa yang kita tak tahu nanti. Allah yang langsung bagi. Allah ni tahu, Allah ni dia tak pernah tinggal. Pernah ke Allah tinggalkan kita? Pernah tak? Pernah Allah berpaling? Pernah Allah benci kita tak? Allah sentiasa sayang kita, betul? Apa pun dia bagi dalam kehidupan kita cantik. Tadi pagi makan apa Mak J? Lemak. Siapa yang bagi tu sebenarnya hakikat? Allah. Memang abah yang beli. Tapi siapa yang gerakkan abah untuk pergi beli tadi? Allah. Jadi hakikat sebenar apa pun, semua pun hakikat sebenarnya kita nampak macam syariat ni makhluk. Tapi sebenarnya siapa yang gerakkan makhluk tu? Apa yang bagi kehendak pada makhluk tu untuk pergi buat ni? Kudrat daripada mana dia nak gerak tu? Ilmu daripada mana dia dapat maklumat tu? Untuk nak beli nasi lemak ni, nak rezeki daripada mana? Allah. Yakin tak? Yakin ke tidak? Yakin. Sebut yakin bersusah macam mana? Kita bertambah, kita belajar ni bertambah yakin. Bukan bertambah kita was-was. Tak ada dalam ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni kita langsung kepada Allah, dia bertambah yakin. Hakul yakin, kamalul yakin. Bertambah kuat yakin kita kepada Allah. Bukan makin lama makin pudar. Tak, belajar ni sebenarnya dia bertambah lagi syok dengan Allah, bertambah lagi
Kita nak buang rasa kerugian, kita takut, kita lagi nak bersihkan. Sebab Allah tu suka orang yang suka membersihkan diri. Sebab kebersihan, kesucian tu adalah bahagian daripada iman. Rasulullah kata. Mana kesucian maknanya taharah, kita suci lah, bukan zahir aja. Zahir dan batin tu Allah suka tak orang menyucikan diri? Suka kan? Allah cinta pada orang tu. Lepas tu dia jaga pula tu kesucian dia tadi. Dia jaga kesucian. Untung tak? Untung tak jiwa yang kudus, yang suci, dia akan dibagi selamat, tenang oleh Allah. Tapi kalau jiwa kita tak suci, fikir kotor, fikir kepentingan diri, ada riak, takbur, sombong. Itu semua sifat-sifat ahli neraka. Panas tak? Risau tak? Tak selesa kan? Tak selesa kita kalau ada sifat-sifat begitu. Tapi kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, kita akan buang sifat-sifat tu. Sebab kita tak nak, itu sifat batil, itu sifat tak selesa. Kita tak nak ada dalam diri kita. Kita buang-buang sampai diri kita sendiri pun musuh yang paling berat sekali. Dia adalah punca untuk menjadikan kita riak, takbur, sombong, ujub semua. Jadi sifat tercela, akhlak yang buruk yang lain, puncanya bila kita ada rasa kedih, itulah kita makna ada diri, kita membuka pintu-pintu maksiat lain. Faham tak? Faham tak? Jadi jaga diri kita selalu dengan Allah. Kamu orang belum berapa boleh faham lagi, tapi tak apa, kamu kena mohon kepada Allah. Rajin-rajin dengarkan ni. Sungguh-sungguh betul-betul tumpu perhatian. Tu apa cakap tadi? InsyaAllah kita sungguh-sungguh nakkan pada Allah, Allah pasti bagi. Tumpukan perhatian. Bukan lama sangat, dia setengah jam, 40 minit je kita nak tumpukan betul-betul perhatian. Kita dapat nikmat yang besar. Allah anugerahkan kepada kita kefaham. Tapi kalau kita dalam setengah jam, 40 minit kita tak boleh tumpu fikir sana otak, nak ke main, nak apa yang kita dapat duduk di sini, badan di sini, otak ke lain macam mana? Rugi tak? Innal insana lafil manusia dalam kerugi? Ya. Nak sebut tu buka mulut pun kau orang. Semangat tak nampak tunjuk semangat yang kamu betul-betul nak. Ini yang khabar cakap, ini yang paling tinggi ilmu ni, ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Rasulullah kata yang paling tinggi, yang paling kamu tak dapat nak hargai macam mana. Kamu tak dapat tumpukan perhatian. Di dalam YouTube ke apa, tumpukan perhatian. Kamu beruntung. Bukan saya marah, bukan saya paksa. Tapi sebenarnya gitu. Kamu tumpu akhlak, kamu betul-betul tumpu perhatian. Jangan otak ke lain-lain, ingat lagi. Kamu takkan dapat kebahagiaan di situ. Jadi kebahagiaan dia kita tumpu betul-betul perhatian. Allah pun dalam solat, kalau kita lalai, apa tempat dia? Neraka wail. Azab tak? Kalau solat tapi otak ke lain. Lalai. Allah pun tak bagi kan? Jadi dalam pelajaran begitu juga. Kita kena tumpu betul-betul perhatian. Jangan ingat tempat lain lagi. Tekial sana, tekial sini. Jangan ubah perangai itu. Jangan disuruh disebut-sebut selalu. Kita sekali dengar terus ikut. Jangan lagi kita buat perangai lagi. Ya, di mana pun kita belajar, bukan di sini, kat mana pun kita belajar, kita kena tumpu. Solat pun sama juga, kita tumpu perhatian. Kita tak boleh tumpu perhatian, jadi kita matikan diri aja. Lepas tu kita cari jalan macam mana kita nak faham ayat-ayat yang kita baca. Supaya bila kita faham maksud dia, dia tak akan lari ke mana kita punya otak. Dalam solat, dalam kita punya pelajaran tadi kan, kita tumpukan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita ilmu kefahaman di sisi Allah hingga kita tak ada lagi rasa was-was, syak lagi. Kita betul hakul ya, yakin dengan Allah Taala. Itu yang kita harapkan. Tak ada yang lebih seronok, yang lebih indah lagi melainkan pertemuan berkehidupan kita dengan Allah di dunia lagi. Allah nak kita, pasal kat dunia, bukan Allah tu ada dekat pada mahsyar kat akhirat. Allah tu bukan ada kat atas, kat bawah, kiri, kanan. Allah tu berada di dalam jiwa orang yang suci. Maknanya.
Maknanya suci tu makna dia tak ada rasa kedirian dia. Suci lah tu. Maka sebenarnya yang ada hanya Allah. Bila kita dah faham, dah dapat duduk ditenggelamkan di situ, bakok di situ, baru kita tahu rupanya kita tak ada. Ya, semua tak ada, yang ada dia. Tu yang saya cakap tadi. Barulah kita yakin. Semata-mata yang ada semua ni adalah kita ni adalah bayang-bayang, ibarat bayang-bayang. Bayang-bayang pun tak ada sebenarnya, tapi nak diibaratkan bayang-bayang. Jadi kalau bergerak bayang-bayang tu, siapa yang empunya bayang-bayang? Allah. Jadi tak ada apa lagi tu. Bayang-bayang pun tak ada. Mula-mula diistilahkan bayang-bayang. Lepas tu mula diistilahkan Nur Muhammad. Baru jadi yang lain. Tapi bila kita dah tenggelam Nur Muhammad rupanya tak ada yang lain. Nur Muhammad tu pun dia juga. Tak ada dua, tak ada tiga. Esa juga. Dia zahirkan banyak pun tetap dia nunjukkan diri dia Esa tunggal dirinya. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dipertemukan di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tidak digantikan dengan kebaikan. Maka perjalanan kita daripada rumah ke sini, daripada mana-mana ke sini pun dihamparkan, diceritakan bahawasanya dihamparkan permaidani yang indah, sebab kita nak berkendakkan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu esanya Allah. Tetapi bagi orang yang kenal diri, kenal Allah ni, tidak menghairankan apa benda yang dihamparkan permaidani indah ke apa ke, tidak. Dia tidak nampak benda tu. Bukanlah dikatakan dia menyatakan apa-apa, cuma dia menyatakan dia tidak nampak yang tu. Dia kata yang tu tak mustahak lagi, yang mustahaknya Allah. Yang mustahaknya aku datang ni nak esakan Allah aja. Itu yang sebenarnya. Sebab dia merisaukan bahawa dia nampak yang diceritakan permainan ni indah ke apa ke. Maknanya dalam majlis Allah SWT itu adalah satu taman-taman syurga yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi dia tidak menampakkan taman-taman syurga itu. Tetapi dia menampakkan yang lebih mustahak, iaitu mengesakan Allah. Dia takut akan diri dia bahawa adanya kedirian diri dia nak menampakkan benda tu. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama mengesakan Allah, tidak nampak yang lain. Jadi itu yang Allah Ta'ala yang memberi, yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu, tetaplah aku dengan sistem aku. Allah Ta'ala bagi apa pun perhiasan, bagi apa pun hamparan, sebenarnya dia nak tengok ahsanu amala sebenarnya. Itu kait rapat dia. Kait rapat dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu ahsanu amala. Benda tu berkait rapat. Jadi kita perhatikan. Allah Ta'ala suruh memperhatikan. Bukan kita nak perhatikan, tetapi bila kita dah tak ada kedirian yang sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sendiri, esa dia sendiri yang menyatakan benda tu. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurnia Allah tadi dapat kita dengarkan tadi pada saudara kita, daripada rohaniah, kesucian dalam dirinya itu tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapati semuanya daripada Allah pada petang ni yang mulia ni, insya-Allah sama-sama kita amalkan, isteri, anak-anak kita, keluarga kita, mana yang patut hendak kita sampaikan manusia apa yang digerakkan oleh Allah. Maka tidak ada lagi perkataan yang lebih baik. Wa man ahsana qawlan min da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan, maknanya sebaik-baik, semulia-mulia kata Allah adalah mengajak manusia kenal kepada Allah. Da'a ilallah, ajak kepada Allah, tak ada lain. Beruntunglah yang mulut-mulut, yang maknanya hati-hati yang suka sangat menceritakan tentang kebesaran Allah, mengajak kepada Allah je hidup. Allah itu je dia. Dia tak mau pergi mana nak cerita tentang projek ni, projek tu, ni dia tak meminat. Dia minat cerita pasal Allah ini, dan dikata waman ahsan qaulan, sebaik-baik perkataan. Mengajakkan cerita kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu insya-Allah, mudah-mudahan kita dikurniakan Allah di penghujung zaman ini, di mana zaman yang kita duduk ini adalah zaman pengakhir, di mana akan kembali asing, kata Nabi SAW. Mana kita lihat sendiri, memang jadi asing kita ni. Orang yang kenal diri, kenal Allah ni memang automatik dianggap asing. Tak payah lagi kita nak kata mengapa tak ramai orang
suka tak, jangan jadi pelik. Dah memang gitu aturan dia, Allah Taala dah setting kan. Memang penghujung zaman ni memang asing. Islam ni dianggap asing. Maknanya beruntunglah Rasulullah kata orang yang dianggap asing. Jadi alhamdulillah kita dianggap asing teruskan. Memang berat nak megang iman ni. Penghujung zaman macam nak megang seketul bara kata Nabi. Tapi tak apalah. Biar mati pegang iman daripada tak beriman langsung. Tak apa. Sebab banyak kita tengok orang lepaskan iman. Kerana dia kata bara panas. Tapi dia orang yang kenal diri, kenal Allah, dia terus pegang. Bila pegang-pegang ni akan jadi kemanisan di situ rupanya. Di sebalik bara panas tu, kita pegang, di situlah nikmat bila kita rasakan dengan Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim, dia nak dimasuk oleh Raja Namrud ke dalam api. Unnayanna likuni bardan salamuna ala Ibrahim. Maka Allah sendiri yang menyuruh kepada api itu, nar, jangan panas. Jadi gitulah, bila kita berada di sisi Allah, Allah akan melindungi kita. Panas semana pun, apa pun keliling kita orang dah tak tahan. Tapi kita bila dah dengan Allah, Allah berjanji dialah yang akan menyejukkan api yang bahang tu tadi. InsyaAllah ya. Jangan kita risau. Tetap Allah dulu, bila-bila pun tetap sama. Dia sayang, kasih dengan kita. Tak pernah tinggalkan kita. Apa pun dia buat pada kita tu yang terbaik. Maka jangan kita bersangka buruk. Husnul zon ajalah. Sangka baik kepada Allah. Memang Allah tu berbuat baik. Walaupun kita nampak tak baik. Tapi sebalik tu nanti baru kita nampak hikmah tu. Jadi itu kena apa pun tak tahan ke tahan. Kita sangka aja baik pada Allah. Ada kala kita dapat baik. Kadang-kadang kita tak boleh olah kan. Tapi bila kita tak baik, kita boleh olah pula. Jadi dua-dua keadaan tu kita kena jaga. Itu semua baik. Kita kena sangka baik. Iaitu baik tu mana kita sangkakan Allah lah dahulu. Kalau datang benda baik, jangan duduk kat baik tu. Duduk kat Allah yang membagi baik tu. Supaya juga bila datang yang tak baik tadi bagi kita, sebenarnya jangan duduk kat tak baik tu. Ataupun jangan protes yang tak baik tu. Sebaliknya duduk siapa yang bagi tak baik tu. Dia bagi tak baik tu untuk itu sebenarnya kita duduk dengan dia. Kita dapat satu taman yang indah di sisi Allah. Memang perit, tapi Allah berjanji. Allah akan dahulukan kepada orang yang sabar, reda, dan dia inilah akan mendapat tempat di sisi aku. Sentiasa mendapat naungan kasih sayangku. Sentiasa dalam berada dalam kasih sayang Allah. Nikmatnya ya Allah di dunia lagi. Lebih-lebih lagi dari akhirat. Bila di dunia lagi dia dapat naungan kasih sayang dengan Allah. Berhidupan dengan Allah sentiasa di dunia. Apatah lagi nanti di alam barzah. Di mana pun dia nak dengan Allah je. Pasti Allah akan bagi. Sebab di dunia lagi dia dah dengan aku. Dia berteman selalu dengan aku je, dia tak nak lain. Pasti masuk dalam kubur. Di mana pun akulah sendiri teman dia. Alhamdulillah. Beruntunglah kita bila kita dapat jiwa yang mutmainah, yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sentiasa nakkan Allah je, untunglah dia. Dia akan tenang di mana bagi insya-Allah. Sekian kita, jumpa kita. Terima kasih atas perhatian dan juga mohon maaf atas kekurangan dalam saya menyampaikan. Ada rasa kedirian. Wa'afu minkum. Minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.